Percubaan suara 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ar wa rabbul arsyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni pakai ni kan ni. Boleh dua-dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis sebentar tadi, puan yang berbaju oren. Ya, nama apa tak apalah, lupa nak tanya kan. Baik. Dan yang berbahagia Encik Nur Hisham bin Launah, Ketua Jurutera Mekanikal, Tuan Haji Azmi bin Muhammad Saleh, Jurutera Mekanikal Penguasa, dan yang menjemput Encik Hakim selaku yang menjemput, ya. Dan tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan untuk slot bicara santai untuk berkenaan dengan korban pada tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kali pertama saya sampai ke tempat tuan-tuan ini, workshop JKR, workshop JKR, Jabatan Kerja Raya. Dulu masa kecil-kecil, kalau lori dah lalu, saya suka kerja naik basikal di tempat saya lah. Suka kerja, nak tengok dia buat apa. Tapi sekarang dah tak kerja lagi dah, mereka yang kerja saya kan, tak tahu kan. Tapi itulah, kali pertama sampai ke sini, dipahamkan tadi 2 tahun lebih dah ada tempat ni. Subhanallah, tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana berkhidmat di sini. Dan di surau KKM pernah pergi, surau JKR pernah pergi, dan kali ni di sini. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang korban, tajuk yang diberikan tentang ibadah korban. Oh, ada di situ. Kalau tahu keju kuning tadi, oh sama no? Kan? Oh, barang siapa yang menempah satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Oh, segak dia buat poster kan. Jadi itulah, bila sebut tentang ibadah korban, bila sebut tentang korban ni, kita tiap-tiap tahun dengar. Bila sebut saja tentang ibadah korban, datang saja raya haji, orang akan teringat tentang ibadah korban dan teringat tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kita tak nak cerita lebih berkenaan dengan bab itu pada pagi ni, sebab kita tiap-tiap tahun dengar benda tu. Tiap-tiap tahun dengar benda tu, bila sampai saja time nak raya haji, kita akan dengar berkenaan dengan kisah tersebut. Kita pun kadang-kadang dah hafal daripada mula sampai ke habis. Tapi di awal nanti kita akan ambil juga sikit untuk sama-sama kita ambil apa yang ada di situ nak disampaikan. Yang kedua, kita nak tengok ada apa ibrah daripada kisah tersebut. Dan yang ketiga, apa yang patut kita korbankan dalam kehidupan kita. Sebab bila orang ni dia nak berjaya, bila orang ni dia nakkan sesuatu yang baik dalam kehidupan dia, tak lain dan tak bukan mesti kena ada pengorbanan. Tuan-tuan, kalau tengok kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, berapa lama tunggu, ni kita ringkaskan je lah cerita dia. Berapa lama tunggu tak dapat anak. Nakkan cahaya mata, siapa je yang berumah tangga tak nak cahaya mata? Tak ada. Mesti dia nak. Mesti nakkan cahaya mata. Di sini kalau ada lagi yang belum berumah tangga, cari-carilah calon. Sebab orang kata kahwin ni seronok. Dia kata bila mana orang ni dia telah berumah tangga, separuh daripada urusan dunia dia dah ada orang tolong buat. Masalahnya yang bercakap ni belum kahwin. Masalah tu
Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti ada ke Allah pertemukan. Tapi muda lagi, dia kata 24. Itu saya pergi ceramah di satu tempat. Dia kata, Ustaz, umur kat 30 dah, kenapa tak kahwin lagi? Saya kata, mana dah tahu umur kat 30? Dia kata, tengok gaya macam 30. Ada ke gaya 30 macam ni? Ada tu. Ui, angguk sungguh tu. Jujur sangat tu. Kan? Dia tak ada ke gaya 30? Ada. Oh, akak jujur kan. Tapi betul, bila tengok depan cermin pun muka sendiri nampak macam 30 dah. Padahal baru 24. Tadi tuan pengacara sebut pula umur 24 kantoi. Kan? Kantoi umur 24, lahir 1996. Bayar anak apa? Kan? Bayar anak ke bayar cucu? Bayar cicit apa? Kan? Muda. Tapi itulah. Siapa je yang di sini kalau dia ni dah berumah tangga tak nak cahaya mata, semua nak. Memang impian besar bila mana dah berumah tangga nakkan cahaya mata, pengikat kasih sayang. Ada kadang-kadang yang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kahwin tapi tak dapat anak. Dia yang tak dapat anak ni bukan stres sebab apa? Stres sebab orang tanya. Stres sebab orang tanya. Raya puasa yang lepas tak boleh balik kampung sebab PKP. Kita pun dah bersyukur dah, Alhamdulillah lah, ada hikmah dia tak boleh balik. Sebab kalau beraya memang soalan famous dia, orang tanya bila nak kahwin. Rupa-rupanya tak balik beraya pun ada juga orang tanya. Ucap tu, selamat hari raya Azrin. Bawah tu tulis ke bila nak kahwin. Rupa-rupa tak balik raya, ingat ke tak ada orang ucap, tak ada orang tanya. Rupa-rupa ada juga yang tanya. Lepas tu bila mana kadang-kadang kita ni bila jumpa dengan kawan-kawan kita selalu tanya, anak berapa orang? Anak dah kerja apa? Anak dah sekolah ke? Anak yang kecil tu sekarang buat apa? Kita tanya pasal anak. Seronok tanya pasal anak. Yang jadi stres dia bila mana orang tu tak ada anak, tiba-tiba kita tanya, hang anak berapa dah? Rupa-rupa dia tak ada anak lagi. Stres kawan. Sama agak macam kisah yang kita nak bawa ni. Lama kahwin, tengok-tengok anak tak dapat. Anak tak dapat, lama minta tak dapat. Akhirnya bila mana dikurniakan anak, Nabi Ismail, datang pula perintah suruh sembelih. Agak-agak kalau kita mimpi tiba-tiba suruh sembelih, ui, jadi apa kat kita? Kita langsung akan kata, tak boleh kot, jangan kot, tak payah kot. Rupa-rupa dia, no. Nabi Ibrahim buat sungguh apa yang Allah suruh. Taat sungguh pada Allah. Dan kalau tengok satu bahagian daripada cerita tu, lagi ingat tak bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di Mekah. Daripada Palestin pergi ke Mekah, tinggal. Naik perjalanan, naik unta pergi sampai situ. Lalas sekali ditinggalkan Nabi Ibrahim ditinggalkan Nabi Ismail alaihissalam dan ditinggalkan juga isterinya Siti Hajar. Ditinggal di situ. Lepas tu bila mana dah diturunkan, Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim, Abang ni tak turun pun daripada unta? Takkan kami dua je tinggal kat sini? Takkan abang tak tinggal sekali? Takkan abang hantar kami berdua, abang nak pergi balik? Siti Hajar tanya. Nabi Ibrahim diam, tak kata apa. Last sekali bila mana ditanya lagi, abang tak ikut tinggal sekali ke? Lepas tu dia diam, tak kata apa. Last sekali Siti Hajar tanya, yang kami tinggal kat sini berdua beranak ni, Allah punya perintah ke? Nabi Ibrahim angguk. Rupa-rupa Siti Hajar kata, kalau ini perintah daripada Allah, tak apa, tinggal lah, Allah akan jaga kami. Kita kakak tu, suami pergi kerja pun menjerit. Suami pergi kerja pun dah marah tu bila tanya bila nak balik. Baru keluar start kereta dah tanya, petang balik kau apa? Oh, jenis garang. Oh, nampak macam betul tu. Kan? Kita kadang-kadang sebut, kadang-kadang benda tu betul. Hak mana rasa macam dia tu, pandai-pandai lah simpan aku kot. Baik macam aku ni. Simpan je lah. Tapi sungguh, kadang-kadang dia baru start kereta nak pergi kerja dah tanya bila nak balik. Itu boleh tahan. Kadang-kadang ada kisah lain, mak mentua datang rumah baru letak beg dah tanya berapa lama duduk bila nak balik. Jahat sungguh perangai. Ni dak. Dia bila mana tinggal situ, dia sebut, kalau ini perintah daripada Allah, tak apa, kami tinggal sini, Allah akan jaga kami. Nabi Ibrahim bila dah dengar cerita terus balik. Balik bukan sebab seronok. Dia tinggal isteri dan anak di situ. Balik sebab
dia tinggal, terpaksa tinggal balik perintah pada Allah. Sampai di pertengahan jalan, Nabi Ibrahim tak tengok belakang, tapi Nabi Ibrahim doa. Nabi Ibrahim doa, Ya Allah, jadikanlah zuriatku, keturunanku, semua di antara mereka golongan yang mendirikan solat. Doa ni boleh tengok dalam surah Ibrahim. Nanti kita tengok ayat berapa, nanti kita akan cari. Di dalam tu disebut, hebatnya Nabi Ibrahim AS, dia tak doa pun, Ya Allah, jagalah anak isteriku, Ya Allah, bagilah mereka ada rezeki makan. Tak. Tapi dia doa, Ya Allah, jadikanlah mereka golongan yang mendirikan solat. Dapat hak tu dia doa. Last sekali pendek cerita lagi, ditinggal situ berdua dalam kawasan yang kering tandus, apa tumbuhan pun tak ada. Tapi tetap yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya yang disebut sebagai Siti Hajar. Yang tu ibrah yang kita nak ambil. Nak diceritakan lagi satu, bagaimana sabarnya mereka berdua ini. Daripada tak dapat anak sampai dapat anak, dah dapat anak, diberikan pula satu ujian yang cukup hebat, disuruh tinggal pula di satu tempat yang kawasan tak ada apa-apa. Punya hebat ujian. Yang tu yang kita nak ambil pada hari ni, kita nak tengok, bawa dalam kehidupan. Kita kata kita dah hidup sehabis baik, kita kata kita dah hidup betul-betul punya manusia bertakwa. Tapi apa benda yang telah dikorbankan dalam hidup? Kita nak tengok 3 benda tu je pagi ni. Apa yang telah aku korbankan dalam hidup aku? Apa dia yang aku buat? Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ni isteri Nabi. Mungkin ada yang tertanya-tanya, siapa pula Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah isteri Nabi Muhammad SAW. Isteri Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad pernah memanggilnya dengan beberapa nama panggilan yang cukup istimewa. Apakah nama panggilan yang pernah dipanggil kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Di antaranya yang cukup popular, akak-akak pun biasa dengar, namanya adalah Ya Humairah. Wahai perempuan yang putih kemerah-merahan. Itu Ya Humairah. Ada pula pernah satu hari Nabi Muhammad panggil Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan Ya Muwaffaqah. Ya Muwaffaqah ni maksud dia, wahai perempuan yang cerdik lagi mencerdikkan. Faqih, Muwaffaqah, cerdik lagi mencerdikkan. Kenapa dipanggil dengan nama tersebut? Sayyidatina Aisyah ni hebat. Dia duduk bawah daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi. So, cubaan. Oh, padam. Patut dia bagi tu macam tahu-tahu. Kalau saya tak pegang, saya letak itu, dengar clear. Clear, sebab kita ceramah 2 tangan pakai. 2 tangan. Tapi mikrofon dia pun, hebat ni, jenama AKG, nombor plate Perak. Boleh, Baik. Dia duduk nombor 2, bawah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, bila mana Nabi Muhammad bagi tahu kepada para sahabat, wahai sahabat, siapa di antara kamu yang dia ni dah kahwin, tiba-tiba tak dapat anak, dan dia ni dah kahwin, anaknya mati kecil, maka anak itu akan tunggu depan pintu syurga. Dan kalau pula anaknya ni hidup sampai bila-bila, kan? Anak dia hidup sampai bila-bila, anak ni jadi baik, anaknya akan tunggu juga depan pintu syurga. Lalu bila mana didengarkan Nabi sebut macam itu, Sayyidatina Aisyah ni duduk di belakang tanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, macam mana kalau orang ni dia tak kahwin, tak ada anak, dan dia pula kahwin tak dapat anak? Siapa yang nak tunggu dia depan pintu syurga? Sebab Nabi cerita berkenaan dengan siapa yang kahwin, ada anak mati kecil, anak tu akan tunggu depan pintu syurga. Tapi kalau anak dia tak mati-mati, kalau anak dia tak ada, kahwin pun dah, dia kahwin tak dapat anak, siapa nak tunggu depan pintu syurga? Lalu Sayyidatina Aisyah tanya macam itu, Rasulullah jawab, kalau orang itu dia tak kahwin, tak ada anak, dan dia kahwin tak dapat anak, ataupun anaknya tak mati-mati sampai ke besar, siapa yang nak tunggu depan pintu syurga? Rasulullah kata, akulah yang akan tunggu mereka di depan pintu syurga. Ya Muwaffaqah, wahai perempuan yang cerdik mencerdikkan orang lain. Lepas ni abang-abang, kalau balik ke rumah bolehlah panggil isteri dengan panggilan Ya Muwaffaqah. Boleh. Sebab kita ni dok panggil yang je daripada dulu, sejak azali sampai sekarang. Dah jemu dengar.
Balik yang. Panggillah dengan panggilan yang hebat-hebat sikit. Panggilan yang jarang didengar. Tapi jangan salah panggil, takut terpanggil nama orang lain. Panggil nama orang lain, bergaduh besar pula lagi. Kan? Panggil nama orang lain pula satu hal pula lagi. Panggil dia bunga ke, panggil dia Cadbury ke, panggil dia apa lagi kan? Hak manis-manis ke, ikutlah. Asalkan bila dia dengar tu rasa seronok. Baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, berkorbanlah kamu dan senangkan hatimu dengan korban itu. Sebab siapa yang membawa korbannya pada saat yang disembelihnya lalu di hadapan kiblat, maka tanduknya, kotorannya, darahnya, rambutnya dan bulunya telah disiapkan untuknya pada hari kiamat. Sesungguhnya darah itu telah jatuh ke tanah, maka jatuh ke dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu, berbelanjalah kamu sedikit supaya mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Nabi sebut dalam ayat yang cukup ringkas, Nabi kata berkorbanlah walaupun sikit. Sekarang banyak orang sebar poster sana, poster sini. 300, ada 300.5, ada 400, ada 550, ada. Ikutlah. Tapi ingat, bila mana kita ni nak masuk dalam ibadah korban, ada dua benda yang kena perhatikan betul-betul. Kadang-kadang kita ni masuk, kita kata kita dah habis baik dah. Oi, aku tiap-tiap tahun masuk korban, tak pernah tak masuk. Asal ada poster je aku dulu yang sebar. Asal ada orang panggil untuk buat korban je, sampai saja raya haji, aku dulu yang pergi bayar, aku dulu yang pergi masuk, aku dulu yang pergi tempah lembu. Bagus dah. Tapi ada dua. Kena tengok betul-betul. Yang pertama, pastikan ikhlas. Yang kedua, pastikan yang terbaik. Apa maksud ikhlas, apa maksud terbaik? Tengok terbaik dulu. Kadang-kadang ada orang tiap-tiap tahun buat korban, tapi dalam keadaan terpaksa. Aku sebenarnya malas nak masuk korban tahun ni. Tapi mereka paksa aku masuk je lah. Tu tak mau. Aku sebenarnya malas betul nak masuk. Lepas tu, dak lah family aku duk suruh masuk, aku pun masuk lah. Yang ni tak mau. Ikhlas tolong. Yang terbaik dimaksudkan tu adalah cari hak yang paling baik, bukan yang paling kurus. Kita kata aku nak masuk korban, tapi pi ke ladang lembu, pi cari yang paling kurus. Dia tanya kat tuan tu, "Tuan, saya ni nak buat korban pada tahun ni." "Oh, bagus. Dah tu nak beli yang mana tu?" "Kami ada yang paling besar sekali, 14 tan." "Ui, besar mana 14 tan sama lori JKR tu?" "Besar je." "Besar, inilah yang paling bagus." Dia kata, "Tak, saya nak cari yang paling ringan. Kalau boleh 0.2 kilo dia nak. Saya nak yang paling ringan." Dia kata, "Ringan-ringan jadi apa? Bukan ada daging." "Tak kisahlah, asal lembu sudah." Dia tunjuk, itulah yang paling ringan. Oh, rupa-rupa yang tu. Sandar kat pokok, bangun pun tak larat, duduk je serupa mana orang isap stone. Nyandar kat tiang. Sebab tak larat. Sakit pun dia, tak larat pun dia, daging tak ada pun dia. Yang tu dibeli. Harga dia RM12.5 je sekor. Yang tu nak. Bagi, bagus. Oh, saya bagi paling awal. Saya lah yang ikat paling awal. Rupa-rupa dia bagi yang paling huduh sekali. Yang tu tak mau. Allah nak tengok yang paling baik. Sebab tu disebutkan pada kita, ikhlas dan carilah yang paling baik. Nabi sebut pada kita, siapa yang berkorban, dia akan dapat apa? Inilah mereka nanti akan dapat tanduk, kotorannya, darahnya, rambutnya, semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Tambah-tambah darah yang tumpah ke bumi, itu menjadi saksi gugurnya dosa-dosanya. Tapi kita tak nak. Siapa di sini yang dia nak satu tunggangan bila mana dia bangkit pada hari kiamat nanti menaiki tunggangan menuju kepada mahsyar? Kalau nak tunggangan tersebut, korban. Sebab bila mana nanti manusia dibangkitkan daripada kubur, mati, tiup sangkakala kedua bangun, lepas tu dia akan menuju kepada mahsyar. Waktu itu ada 3 golongan. Ni masyhur, semua kita biasa dengar. Akan ada 3 golongan. Yang pertama berjalan menggunakan kaki. Oh, berjalan guna kaki, okey lah. Standard lah macam tu. Standard tak standard lah. Tapi dia jalan tak pakai kasut. Lepas tu daripada kuburnya dia berjalan pergi kepada mahsyar, habis pecah tapak kaki. Tadi kita kata okey kot jalan kaki, tapi tak, sebenarnya menyakitkan juga. Yang kedua golongan berjalan menggunakan wajah. Jalan pakai muka. Jalan kaki ke atas kot, muka ke bawah berjalan. Sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana orang yang berjalan menggunakan wajah? Boleh ke?"
Nabi Muhammad kata, kalau kamu nak tahu bagaimana Allah menjadikan manusia berjalan menggunakan kaki, macam itu juga Allah menjadikan manusia berjalan menggunakan wajah. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Dan yang ketiga, dia berjalan menaiki tunggangan, pergi ke padang mahsyar. Yang ni golongan VVIP. Dia naik tunggangan pergi ke padang mahsyar. Dan ditanya pula daripada mana tunggangan tersebut. Tunggangan itu adalah haiwan yang dia korbankan di atas muka bumi ni dalam tempoh-tempoh tupai ni. Dia korban, masuk ibadah korban, dia buat ibadah korban. Haiwan itulah yang akan jadi tunggangan dia pada hari kiamat, menuju ke padang mahsyar. Seronok. Kalau kita fikir balik daripada kubur nak pergi ke sana, bukan dekat, bukannya sikit orang, bukannya senang. Tapi ada tunggangan, satu keadaan yang cukup hebat bagi seseorang itu. Sebab itu bukan calang-calang punya ibadah korban. Dan Nabi sebutkan tadi, bersenanglah kamu dengan korban tersebut. Saya kata dah dekat tuan-tuan sebentar tadi, apa yang kita nak korban di atas muka bumi ini, ibrah kita nak ambil supaya kita dapat jadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Ada 3. Yang tu kita nak sebut pada pagi ni, mudah-mudahan dapat manfaat. Yang pertama, korbankan masa. Korbankan masa ni maknanya bukan tidur banyak. Dah tak tahu nak buat apa, masa banyak lagi, korbanlah masa, tidur. Bukan. Maksud korban masa ni adalah, dia ni dalam tempoh 24 jam satu hari, dia boleh agih-agihkan masa dia dengan baik, dia korbankan masa dia berseronok, dia bagi masa untuk ibadat. Bukan kita kata, oh aku ni busy selalu lah, aku ni sibuk selalu lah, mana ada masa nak beribadat. Kalau kita sebut macam itu, busy tak ada masa. Ada ke orang yang dia hidup selain daripada 24 palang 7? Ada. Ada ke orang yang hidup lebih daripada 24 jam 7 hari seminggu? Mana ada. Semua dapat sama. Tapi yang membezakan macam mana hang uruskan 24 jam supaya banyak masa hang untuk beribadat. Yang kita duk bagi alasan tak ada masa, tak ada masa, tak ada masa. Nanti pada hari kiamat Allah akan tanya pada seorang-seorang 4 soalan yang mesti dijawab. Kalau tak jawab, takkan berganjak kaki seseorang anak Adam itu di hadapan Allah kalau dia tak jawab 4 soalan ni. Apakah soalannya? Yang pertama, wahai si fulan bin si fulan, atas dunia aku bagi pada kamu masa, ke mana kamu habiskan? Allah bagi pada dia masa, ke mana kamu habiskan? Oi, saya dulu waktu... Ya. Oh, dia sempat ambil gambar. Oh, sempat tu klik 2 kali. Dia klik 2 kali ni 2 ya. Satu ambil gambar curi-curi, yang kedua speed track. Itu ya. Dia, Allah tanya kepada dia, masa ke mana kamu habiskan? Lah kali apa nak jawab? Kalau atas dunia kita boleh jawab. Oi, saya 24 jam Saya kalau pagi saya sarapan daripada 8 pagi sampai 3 petang kerja. Apa siapa 8 pagi sampai 3 petang kerja? Bukan 4.30 ke keluar kerja? Biasa, saya kan pekerja biasa. Saya memang 8 pagi, pukul 3 balik. Sebab apa? Sebab lagi setengah jam, lagi sejam setengah, saya curi-curi kerja. Oh, faham. Lepas itu, dia cerita. Okey. Gambar tak ada. Lepas tu ditanya pula, oh malam buat apa, siang buat apa, semua dia boleh cerita. Tapi kalau depan Allah agak-agak macam mana nak jawab? Kalau depan Allah rasa susah nak jawab tu. Allah tanya, ke mana kamu habiskan? Tak boleh jawab. Sebab dia pun tahu apa yang dia buat di atas muka bumi, masa yang Allah bagi kepada dia. Yang kedua, Allah akan tanya pula pada kita, aku bagi pada kamu umur yang panjang, ke mana kamu habiskan? Umur. Ada orang yang hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Oh, banyak Allah bagi masa umur dalam hidup. Ke mana kamu habiskan? Adakah kamu guna untuk seronok-seronok saja? Adakah kamu guna untuk perkara baik ataupun kamu guna untuk perkara buruk? Allah tanya tentang umur. Yang seterusnya Allah tanya tentang harta. 2 kali Allah tanya. Daripada mana dapat, ke mana kamu kembalikan? Dan yang keempat Allah tanya, anggota badan kamu, ke mana kamu habiskan? Dulu saya sebut dekat geng-geng ride motor berjanda bike. No abang, dia naik motor berjanda bike. Kakak tak pergi kan ride motor berjanda bike itu? Tak ikut. Oh, hai rugi. Duk tengok alam sekitar seronok. Dengar bunyi air, bunyi burung, bunyi labi-labi, kan? Dengar seronok.
Kita duduk hirup pikuk apa? Bunyi labi-labi. Saya ada. Macam mana tak bunyi dah tu kita dengar itu kan? Kita duduk di tengah kota ni macam-macam bunyi yang stres dengar. Sebab ada orang dia ni stres, dia tak tahu pergi mana. Kalau salah satu benda nak hilangkan stres tu, pergi berjumpa dengan alam sekitar. Masuk dalam kebun, masuk dalam hutan. Tapi jangan lupa bawa ni lah, Mopiko. Sebab nyamuk banyak. Kan? Bawa Mopiko. Ada Mopiko, nyamuk dan serangga lari tu bawa tu. Sebab takut kena gigit lagi, main edih pula lagi. Kan? Masuk. Saya sebut pada mereka tu, bila mana nak ambil wudu, nak semayang, ambil wudu kan. Sebab kita tadi sebut tentang Allah tanya anggota badan. Bila mana nak ambil wudu, nak semayang tu, pastikan setiap kali kita basuh anggota badan kita, niatkan dalam hati, Ya Allah. Dia basuh muka, dia sebut, Ya Allah, bersihkanlah wajahku seperti mana kau bersihkan wajah orang yang kau sayang, Ya Allah. Bagilah cahaya. Janganlah kau gelapkan wajahku seperti mana musuhmu, Ya Allah. Detikkan dalam hati. Basuh tangan, Ya Allah, tangan ni banyak buat benda tak elok. Tangan ni banyak buat benda maksiat. Tangan ni banyak pegang benda yang tak sepatutnya, Ya Allah. Ampunkan dosa tangan, Ya Allah. Kan? Berapa banyak kali penampar anak pakai tangan. Berapa banyak kali tolak kepala anak pakai tangan. Ni, tolak pakai tangan. Allah tanya, tangan atas dunia buat apa? Tak kepala anak dia tolak. Kan? Ada cerita tu. Anak bawa balik keputusan UPSR ke PT3. Saya tak ingat ada orang cerita tu. PT3 lah tak silap. Bawa balik keputusan PT3. No, dia tolak kepala anak. Puh. Apa kalau setakat macam ni punya keputusan bawa balik tak bayar sekolah lah macam ni. Cuba fikir balik, kalau dia tak sekolah, keputusan tu tak ada. Tapi sebab dia sekolah, dia bawa balik keputusan tu walaupun tak berapa elok. Tapi dia tolak kepala anak. Apa macam ni, kalau macam ni punya keputusan tak payah sekolah lah macam ni. Dia tolak kepala anak. Patut bila tengok keputusan walaupun tak berapa okey ucap, Allahu Akbar. Bagusnya anak mak. Walaupun tak ada A tapi B ada ni. Oi, walaupun B tak banyak tapi C ada ni. Bagus anak mak. Kan puji bagus. Kalau tengok pula gagal banyak. Oi, walaupun gagal banyak tapi hang berjaya dapat pergi sekolah tiap-tiap hari. Bagus anak ayah ni. Apa salah cakap macam itu? Tapi dok, pi tolak kepala, pi buh penampar, pi gigit telinga dia. Apa? Patut pi puji supaya dia ada semangat untuk pergi sekolah. Walaupun dia tak berapa cerdik, tapi dia mau juga pergi sekolah. Berapa ramai anak orang yang cerdik tapi tak nak pergi sekolah. Kita ni, bila mana anak itu, dia tak berapa cerdik, tak usahlah pi marah dia. Saya cukup tak boleh tengok orang marah anak. Kan? Bukanlah kata marah nasihat tu kena ada. Tapi marah yang jenis maki. Marah yang jenis kata, hoi, teruknya perangai anak siapa ni? Anak hang lah. Dia kata anak siapa ni? Marah. Dia tak tahu dalam beberapa orang anak yang dia ada, walaupun dia tengok jari sudahlah. Dia tengok jari. Jari ni ada besar, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kecil. Inilah perumpamaan anak. Ada yang gemuk sikit, nama dia buntat. Ada yang panjang, jenis lurus petunjuk, ikut petunjuk orang, jenis lurus bendui pun ada. Ada yang jari tengah, jenis jahat sikit perangai. Ada yang jari manis, jenis manis aja muka. Seronok tengok. Ada pula yang kecil, baru lahir, kita sayang, baby lagi. 5 orang anak. Dalam 5 orang ni mungkin ada yang cerdik, tak berapa cerdik, yang tak cerdik langsung, yang tak pernah cerdik, dan yang tak cerdik-cerdik sampai sekarang. Ada macam-macam jenis. Dia ada banyak jenis. Tapi dalam ramai-ramai ni, walaupun dia tak berapa cerdik, masing-masing ada fungsi. Kita sebut fungsi, sebut function. Ikutlah mana-mana pun. Masing-masing ada fungsi. Yang jari ibu, dia nak menunjukkan bagus ataupun apa lagi. Tapi kalau perempuan, semua jari ada guna. Kita lelaki, kita tak tahu mana satu guna, apa satu guna. Tapi kalau perempuan, semua jari ni ada guna. Ini beg kedai Lazada. Ini beg kedai Zara. Ini beg H&M. Ini beg kedai Uniqlo. Ini beg kedai apa-apa. Semua ada fungsi 5 jari. Tapi kita lelaki, kita tak tahu.
Jari tunjuk untuk tunjuk, jari tengah ikutlah nak buat apa-apa pun. Jari tengah ni selalu kita pakai kalau orang potong tengah jalan, kita marah, kita pakai jari tengah. Lepas tu ada jari manis, orang apa bubuh cincin, ada pula jari hak ni kan, jari kecil, semua ada fungsi. Sama macam anak. Semua ada fungsi. Kalau semua jenis pandai, cuba fikir balik waktu kita sakit, waktu kita susah. No, yang tak berapa cerdik sekolah dulu, dia buat rumah sebelah rumah kita. Yang pandai-pandai semua hilang tak ke mana. Rupa-rupa ada yang tak berapa cerdik, dia duduk sebelah rumah kita. Sebab tu saya sebut di awal tadi, berapa ramai orang berbangga dengan anak, rupa-rupanya anak dia yang dia tak banggakan itulah yang paling rapat dengan dia. Saya bawa cerita sikit lah sebab kita habis pukul 11 suku, nanti kita masuk balik. Saya sebut pada tuan-tuan sebab alang-alang jumpa kita bagi peringatan. Ada orang, saya bawa contoh lah, dia pergi ke satu majlis. Dia pergi ke satu majlis, tiba-tiba dia jumpa dengan kawan-kawan. Dia jumpa dengan kawan-kawan baik, lama tak jumpa, kawan-kawan waktu sekolah dulu dia jumpa. Ni balik-balik raya haji ni kok jumpa kawan lama, menyembang 2-3 orang. Lala sekali bila menyembang 2-3 orang, kawan ni tanya, anak apa orang dah sekarang? Dia kata, saya sekarang dah ada 3 orang anak. Yang ada seorang ni nak keluar, 4 orang. Ui, subuh pantang sentuh jadi. Bagus. 4 orang. Lepas tu dia cerita, anak pertama kerja apa? Dia pun cerita, anak pertama kerja ni, sekarang dia kerja di hospital dekat dengan HUKM. Sekarang dia kerja HUKL. Bagus. Anak kamu kerja apa? Bahagian mana? Dia bahagian pakar mata. Kalau di Kuala Lumpur tu, mana mata orang dia tak operate, semua mata orang dia buat. Hebat. Mata yang terbakar dia boleh bagi elok balik, mata yang tak berapa nampak dia boleh bagi cerah, mata yang jenis tak reti bangun subuh dia boleh bangunkan, mata yang tak mau baca Quran dia boleh bagi tolong baca. Ni mata dia boleh buat mata orang. Hebat anak kamu. Apa nama dia? Takut-takut nanti saya pergi HUKL kok jumpa dengan dia ke apa ke, bolehlah saya tegur-tegur anak kamu. Nama dia, kalau kamu pergi dekat apa tempat pakar mata tu, tanya, siapa Ismadi? Kalau tanya situ Ismadi, itulah anak saya. Ismadi saya kenal. Mana pula saya tak kenal. Itu pakar mata tu. Mata Kasim Selamat buta dia boleh bagi elok balik. Tu kan anak kamu? Yang tulah anak saya. Lepas dia operate mata Kasim Selamat, tulah dia pencet kerja. Dia tak kerja dah lepas tu. Yalah kan, cerita dah habis. Dulu ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, tak tengokkan cerita tu kan, apa nama ibu mertua aku kan? Saya tengok, memang suka tengok. Tu dia kata, kenapa? Saya pelik lah dalam cerita tu. Dalam banyak-banyak doktor, pasal apa dia pergi kat Ismadi ke? Tak ada doktor lain ke? Saya jawab kat dia, dalam cerita tu ada satu doktor ya. Nak cari doktor lain apa ni? Dalam cerita tu ada satu doktor, mana ada doktor lain? Dia kata, pasal apa lah ramai-ramai pergi situ juga cerita apa? Dia kata macam tu. Dah dalam cerita tu ada satu doktor ya. Tak payah cari doktor lain. Pergi saya geramu dengan Kasim Selamat. Orang dah bagi elok mata kan, pergi cucuk balik buat apa? Nak cucuk-cucuk lah tang lain, tang bahu ke, tang tumit ke kan, tang paha kan, ni cucuk mata. Orang dah bagi elok, tu lah nama dia, tak syukur nikmat kan. Cerita-cerita pasal anak, cerita rupa-rupanya anak-anak hak dia puji, anak-anak hak dia sanjung, anak-anak yang dia banggakan, semua tak ingat kan dia. Tapi anak dia yang jahat, anak dia tak berapa elok, anak dia yang tak bagus, yang itulah yang paling rapat dengan dia. Sebab itu, bila mana ada anak walaupun tak berapa cerdik, walaupun dia tak berapa bagus, tapi tolonglah doa yang baik-baik dan didik dia sahabat elok, supaya satu hari nanti dia akan jadi saham yang cukup hebat. Baik. Ditanya pada kita tadi 4 benda. Tapi yang saya nak sebut, nombor 1 tentang masa. Berapa ramai orang boleh korbankan sedikit masa dia untuk agama. Balik kerja letih-letih, balik kerja penat, 4.30 keluar pada opimah, hadap jam, itu, ini, ambil anak sekolah fardu ain sampai rumah. Tiba-tiba, dia boleh ambil baju Melayu, dia boleh pergi ambil telekung, dia boleh ambil kunci kereta, start, pergi ke masjid, pergi dengar kuliah, pergi sembahyang jemaah, dia boleh pergi. Berapa ramai orang boleh buat? Sebab kadang-kadang tak ramai yang boleh buat kerana apa? Bukan tak ada masa, tapi dia tak nak korbankan masa dia untuk perkara-perkara ibadat. Sebab betul lah, kadang-kadang ada orang sebut, kita ni nak buat benda baik, dia mesti akan ada, dia tak boleh naik pula. Boleh naik, okey. Sebab kita ni nak buat benda baik, dia akan ada benda-benda yang menghalang. Saya akan sebut 4 benda ni, tuan-tuan tengok betul ke tidak. 4 benda ni bila nak buat benda baik, dia halang selalu. Yang pertama,
benda yang menghalang kita untuk buat benda baik, nombor satu adalah dunia. Dunia menghalang buat benda baik. Jom kita pergi sini, jom, aku kerja. Jom pergi sini, jom, aku berletih kerja. Jom pergi sini, jom, aku ada benda nak buat. Semua ada benda nak buat bila mana ada benda-benda baik nak dilakukan. Dunia. Yang kedua, namanya adalah nafsu, diri sendiri. Diri sendiri. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Tak nak lah. Nak ke nak? Nak ke nak? Tak nak lah. Diri sendiri yang tak nak. Yang ketiga, namanya adalah keluarga. Ada orang yang dia nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau, pasangan dia tak bagi. Baru balik daripada kerja betul nak keluar pula. Pergi ke mana? Pergi ke masjid. Bukan pergi ke mana pun. Ya ke pergi ke masjid? Ya ke pergi ke masjid tu? Tengok-tengok pergi ke tempat lain. Bukan boleh caya. Mbak, itu cara. Oh, garang. Oi, bukan boleh main tu. Oi, jangan main. Kita keluar tepat pukul 7 suku. Kita balik 9 suku. Dia tunggu depan pintu cekak pinggang tau. Kan dah kata balik lewat. Isyak tu 8.40. Pasal apa balik 9 suku? Yalah, isyak 8.40 masuk, semayang sunat lagi, lepas tu semayang isyak lagi, nyembang dengan Tok Imam lagi, 9 suku lah sampai rumah. Mana boleh? Kalau semayang sunat 2 minit 8.42. Kalau semayang tu 7 minit 8.49. Kalau sembang dengan Tok Imam 10 minit 8.59. Balik ke rumah 7 minit 6 minit sampai rumah. Kenapa 9 suku? Kita pun kata, yalah tadi da'i tu ceramah lama sangat, jadi lajaklah sikit masa tu. Yalah kalau ceramah tu habis lambat, abang baliklah cepat. Garang. Sebenarnya tak suruh bawa dia sekali. Dia tahu kita bila habis ceramah kita pergi makan. Dia nak yang makan tu. Dia bukan nak pergi masjid, dia bukan nak ceramah ke apa, dia nak yang makan tu. Jadi abang-abang di sini kalau balik ke rumah, pastikan balik bawa makanan. Dia tengah marah cakap pinggang, kenapa balik lambat? Kita pun tunjuk yang ada ni. Tak jadi marah. Yang masalah kita balik tak pernah bawa apa-apa. Sebab saya dulu dengar satu kajian. Dia kata, bila mana suami balik ke rumah, isteri akan tengok dua benda. Bila mana suami balik ke rumah, daripada manalah dia pergi, isteri akan tengok dua benda. Yang pertama, isteri akan tengok muka. Balik je suami, isteri akan tengok muka. Sebab apa dia tengok muka? Sebab dia nak tahu mood suami dia. Dia tengok, berkerut-kerut dahi, maknanya ada benda tak kena. Kalau suami dia balik muka senyum aja, dia akan kata, ni mesti mood tengah baik. Kalau balik tu muka, tak tahu nak kata macam mana, marah pun tak, senyum pun tidak. Mungkin buang tebihan. Balik dia tengok muka, rupa-rupa dia nak tahu mood suami. Yang kedua, dia akan tengok tangan. Dia akan tengok tangan. Sebab apa tengok tangan? Dia nak tengok apa suami dia bawa balik untuk dia. Ni asal balik kunci kereta. Asal balik kunci kereta. Tak ada apa bawa. Patut bawa lah apa-apa. Kerana manusia yang nak menggembirakan orang lain tak payah mahal-mahal. Cukup dengan 3. Manusia yang nak menggembirakan orang lain tak payah banyak-banyak. Cukup dengan 3. Apa 3 tu Ustaz? Yang pertama, gembirakan. Yang kedua, mudahkan. Dan yang ketiga, jangan susahkan. Ambil nombor 1 tu, gembirakan. Apa makna gembirakan? Tengok balik. Sini saya sebut berdasarkan apa yang saya faham. Kalau saya sudah salah, tolong perbetul. Okey? Dia, maksud gembirakan, kita di sini sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak. Bagaimana yang disebut menggembirakan? Tengok nombor 1. Sebagai seorang suami, balik ke rumah nak menggembirakan. Macam saya katakan tadi, bawalah hadiah walaupun sedikit. Isteri bila mana suami balik, dia tak minta bawa benda mahal-mahal. Cukup sekadar kuih pau 2 biji. Bawa tu pun dia dah seronok. Apatah lagi kalau dah 60 tahun tak pernah bawa apa-apa. Cubalah sekali balik tu, bawa beg Habib JLL. Oh, masa tu kompang pok depan pintu.
Terbeliak mata. Buka-buka habis jewel punya beg. No, dalam ada emas 2 kilo. Agak-agak seronok tak? Besar emas tu, emas. Bukan emas. Emas. Gold buka-buka. Cing. Gold. Buka-buka ada tu. Agak-agak seronok. Sama juga yang belah sini, bagaimana nak gembirakan sebelah ni? Balik sahaja daripada kerja kita duduk di rumah je. Sekarang kita kerja online. Buka laptop buka sana buka sini, siap kerja kita di rumah je. Tapi bila mana abang-abang balik daripada kerja, makanan langsung tak ada. Buka-buka tudung saji meja. Agak-agak rasa apa? Lapornya perut buka-buka meja. Cari di bawah kok ada tompok makan ke kuci makan, tak ada pun. Tak ada apa. Patut bila mana balik dah siap ada hidang. Dah ada kopi dah ada teh dah ada teh tarik, buih dia bentuk love. Siap okey. Buat tak jadi. Potong kertas A4 warna putih, letak je atas air tu. Pak macam tu. Tulis situ, saya sayang abang. Tenggelam, pop duduk di bawah. Last sekali minum makan kertas sekali. 3 Jumaat pi suami tu. Kan melekat kat sini saluran pernafasan. Situ siap ada kuih apa semua. Agak-agak balik seronok tak? Seronok balik tu. Menggembirakan. Sama agak kadang-kadang kita nak menggembirakan ni tak payah benda yang besar-besar. Kita duk fikir nak menggembirakan bagi rumah sebiji, bagi kereta sebiji. Tak payah. Cukup sekadar segak di depan mata dia pun cantik dah. Hari tu saya tanyalah ustaz dengan ustaz apa, saya tak ingat dah. Dia kata kadang-kadang kita ni hanya menjaga mata kita je untuk pasangan kita. Tapi kenapa kita ni tak nak bagi cantik kita untuk pasangan kita lain pula? Bukan pasangan kita lain pula. Kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Dah macam okey, kena faham betul-betul ni. Tak ada kamera kan? Takut ada salah faham. Contoh, suami je nak nampak isteri dia cantik. Tapi yang si suami ni tak nak cantik pula depan isteri dah. Dia nak, saya nak awak cantik je depan saya, suami kata. Tapi suami punya selekeh depan isteri. Rambut ni ke utara, selatan, timur, barat, tak ada beza dengan pokok tebu. Rambut, cubalah segak-segak sikit. Agak-agak malas nak sikat, tak tahu nak sikat macam mana. Potong botak. Botak isteri tu mula takut tengok. Dekatlah elok-elok. Berhias, bergaya. Akak-akak sebut, suami saya wuduk betul kat rumah. Bukan, geram tengok. Cubalah tahu tak minyak tencu? Minyak rambut tu, kan? Pergi ambil, pergi buh kat kepala dia. Jangan ketuk pula. Buh minyak, sikatkan elok-elok. 2-3 hari kita tolong sikatkan, lama-lama dia pun faham. Rupanya rambut aku tak elok selama ni. Bagi jadi elok, gembirakan. Dah kita tutup yang tu, lama sangat lagi, jadi lain pula lagi. Jadi ceramah keluarga pula, kan? Baik, itu baru satu. Berapa ramai yang dimaksudkan tadi, dia ni masa dia pergi ke mana-mana boleh, tapi masa untuk benda-benda baik tak ada. Yang kedua tadi, yang ketiga saya sebut, yang menghalang orang nak buat benda baik adalah keluarga. Nak buat tu ada masalah keluarga, nak buat ni ada masalah, keluarganya sentiasa menghalang dia buat benda baik. Yang bagus tu maksud dia keluarga yang sentiasa menyokong untuk buat benda baik. Yang keempat, apa yang menghalang orang daripada buat benda baik, tak lain dan tak bukan, namanya adalah iblis syaitan. Iblis syaitan dia cukup suka kalau kita ni buat benda tak elok. Kita nak buat benda baik, dia tak kata jangan. Kita nak buat benda baik, dia tak kata tak payah. Kita nak buat benda baik, dia tak kata no, tak. Dia akan kata nanti, satgi, esok. Sebab nanti itu adalah senjata utama syaitan. Kita nak buat benda baik, dia akan kata satgi. Kita nak buat benda baik, dia kata nantilah buat. Kenapa hari ni? Jadi nanti, rupa-rupanya sampai hari kiamat, sampai kita meninggal tak buat-buat. Syaitan kata yes, berjaya. Lepas tu ada pula orang, dia kata saya ni hidup saya nak buat benda baik, semua dapat. Saya nak buat benda elok, semua jadi. Tak pernah pun ada perasaan nanti. Adakah saya selamat daripada iblis dan syaitan punya hasutan? Belum tentu. Sebab iblis syaitan ni, kalau dia tak mampu untuk jadikan orang itu bertangguh-tangguh buat benda baik, dia akan jadikan orang ini mudah untuk buat benda baik, tapi dia akan jadikan pula orang ini merasa baik.
Berapa ramai di antara kita yang merasa baik? Kita buat benda baik, semua kita rasa aku paling baik, aku paling elok, aku paling segak. Hatta benda kecil sekali pun, kita akan rasa akulah yang paling baik. Bangun pagi, kita boleh sembahyang subuh, kita sebut pada diri kita sendiri, oi, dalam ramai-ramai orang, aku dapat bangun pagi ni, orang lain belum tentu. Sebab syaitan ni dia akan bisikkan 5 penyakit hati. Tolong jaga-jaga. Syaitan dia akan bisikkan 5 penyakit hati. Tolong hati-hati. Sebab kalau tak hati-hati, 5 benda dia lah yang menyebabkan orang itu ke dalam neraka Allah. Nombor 1, dia akan bisikkan was-was. Was-was. Yang kedua, dia akan bisikkan hasad. Hasad. Hasad dengki. Tahu tak hasad dengki? Hasad dengki ni, dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Kalau orang lain dapat nikmat lebih daripada dia, dia akan bercita-cita nikmat tu hilang ataupun berpindah milik kepada dia. Tu nama dia dengki. Kalau ada perangai dengki macam ni, hati-hati. Kalau abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan nak tahu bagaimana orang itu dia mempunyai hasad dengki, adalah bila mana di depan kita dia puji melambung, di belakang kita dia kutuk menjunam. Depan kita puji bukan main. Kita main beli kereta baru X70. Beli sampai naik kereta, parking, kita pun turun. Kita dah habis senyap dah, tak mau cerita kat orang. Tiba-tiba dia sampai tengok. Dia mana dia orang utara KJ biru ni? Betul Betul apa nama? Kalsum ke abang? Kan? Combi. Combi. Ini yang naik train dengan Mamat Maidin daripada Pulau Pinang tu. Inilah. Combi kan, yang naik train pada Pulau Pinang kan, dengan Mamat Maidin, Kasim Selamat, yang Abang Kasim. Combi, boleh tak pinjamkan trompet itu? Dia pergi pinjam kat kawan tu. Ambil trompet. Ni combi kan. Combi dah ada, nak agak sabariah. Apa? Baik. Tak mana ni? Train. Bukan train. Kereta, puji kereta. Ya, saya bukan tak ingat, cuba nak menguji siapa yang fokus. Okey. Dia bawa, dia kata, "Oi, hebat dia puji, dia tengok, oi, kushing kulit ni kulit buaya pegang. Depan kita dia puji, belakang kita, nak tahu Hakim tu. Macam mana dah? Tak tahu. Selalu dia main kerja ni apa? Naik motor kan. Hari ni, naik kereta. Lah biarlah dia naik kereta pun. Apa masalah dah hang cuba fikir tengok. Hang fikir, hang tengok. Hang cuba fikir. Dia kerja. Lepas tu, gaji dia berapa? Buat calculation. Okey. Lepas tu, hang cuba fikir. Aku tanya tadi, dia beli X70 tu, down payment 50%. 50% weh. 50% berapa? 50,000 lebih. Hang cuba fikir dapat duit mana? Itu kan, aku bukan nak cakap tak elok lah, tapi hang cuba fikir tengoklah. Mungkin hang boleh fikir sendirilah. Kerana dia ada buat kerja lain ni kat sini ni. Dengkinya pasal dia sanggup buat cerita buruk pasal orang semata-mata dengki. Ni hati-hati. Depan kita puji kami, belakang kita dia kutuk habis sebab dengkinya pasal. Yang kedua, yang ketiga, dia akan bisikkan penyakit takabur. Bangga ya habis, sombong ya habis. Yang keempat, yang keempat ni, ujub, merasa baik. Ingat dia paling baik. Dia rasa dia lah paling baik, apa-apa buat dia lah paling elok. Ni hati-hati. Dan yang kelima, dia akan bisikkan sum'ah. Sum'ah ni maksud paling senang faham, bila mana dia buat sesuatu benda baik, dia bercita-cita supaya orang lain puji. Dia buat elok-elok, bunga ni dia susun atas ni, dia tengok, oi lawa ni. Lepas tu dia duduk belakang, dia kata, minta-minta lah nanti ustaz puji bunga ni. Minta-minta lah ustaz puji, minta-minta lah puji. Lalu kita tak puji, dia marah. Ustaz, tak nampak ke bunga ada atas? Bunga mana? Bunga, kenapa? Pujilah, dah saya bubuh situ elok-elok, takkan tak puji? Okey, cantik bunga.
Dia nak orang puji apa benda baik dia buat. Tu nama dia sum'ah. Sebab tu kena hati-hati. Tolong hati-hati. Dia tak suka bila mana kita nak buat benda baik. Bila ada saja benda baik kita nak buat, dia akan ada halangan daripada iblis dan juga syaitan. Tambah-tambah bila mana kita ada masa nak buat benda baik, dia akan hasut kita supaya kita melalaikan masa tersebut dan masa itu dibiarkan berlalu begitu saja. Ni nama dia iblis syaitan. Yang kedua, bila lah kita ni berkorban harta. Bilalah berkorban harta. Tadi satu masa, yang kedua harta. Bilalah. Kadang-kadang kita ni dapat rezeki lebih. Memang kita kata, aku punya usaha, aku punya penak kerja, aku ada rezeki lebih untuk akulah. Silap kalau faham macam itu. Sebab dalam 10/10 rezeki yang kita ada, boleh jadi 9/10 orang lain punya. Maksud orang lain punya tu apa? Kita kena bantu orang lain, kita kena bagi pada orang lain, kita kena sumbang sikit pada orang lain. Kadang-kadang kita jenis simpan, tak nak bagi pada orang langsung, tak nak keluarkan langsung. Yang ni yang takut-takut Allah ambil nikmat yang kita ada sebab hang kedekut sangat. Tuan-tuan, sini siapa yang pernah rasa rezeki susah masuk, hidup sentiasa sempit, keluarganya sentiasa bermasalah, fikiran dia sentiasa serabut. Kalau pernah rasa 4 benda ni, jawapan dia, satu benda nak menyelesaikan 4 perkara ini adalah rajin memberi. Rajin memberi. Memberi tak semestinya duit. Jangan kita faham bila nak bagi mesti duit. Oh, nak minta sedekah pula dah, nak minta bagi sumbangan pula dah. Itu ni keluar duit lagi lah ni. Tak semestinya duit. Dia kadang-kadang boleh memberi dalam bentuk perkhidmatan. Dalam bentuk perkhidmatan. Tuan-tuan di sini kerja sebagai orang yang berkaitan dengan jalan. Pahala besar. Sebab dia antara orang yang dia ni termasuk dalam golongan orang yang sangat bermanfaat kepada orang lain adalah mereka yang berkaitan dengan sungai, jalan dan lagi satu berkenaan dengan harta. Jalan. J itu jalan kan? Jabatan. Jabatan kerja. Tapi jalan kan? JKR kan? Ke dia harta-harta? Bukan? Jalan pembangunan. Baik betul. Okay? Jalan pun ada. Berkaitan dengan jalan. Ni orang-orang hebat ni. Sebab dia tolong perbaik jalan, tolong bagi elok, tolong bagi lancar jalan. Orang lain pakai. Tak pun sungai, aliran, orang pakai air, orang guna. Bagus. Di antara kerja-kerja yang sangat bermanfaat. Tahniah. Dan tadi disebutkan tadi, susahnya itu rupa-rupa dia ni orangnya tak rajin bagi. Bila mana ada orang datang pada dia, dia akan fikir benda tak elok. Bila mana ada orang datang, dia akan fikir, kalau aku bagi ni habis ya. Kalau aku bagi ni kuranglah aku punya. Kalau aku bagi ni habislah aku punya, aku simpanan aku kerja selama ni habislah aku punya. Dia sentiasa fikir habis. Tak pernah lagi orang yang selalu bagi rezeki dia habis. Tak pernah jumpa. Tapi yang ramai kita jumpa yang selalu bagi, makin bertambah rezeki Allah bagi kepada dia. Senang aja tengok sebab dia rajin bagi. Yang jadi susah sebab kedekut nak bagi. Bakhil ya amat. Allah sebut pada kita, siapa dia manusia yang selalu dimudahkan urusan dia, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan jalan hidup dia untuk jadi mudah. Siapa dia? 3 orang. Yang pertama, manusia bertakwa. Yang kedua, manusia yang suka benda baik. Yang ketiga, manusia yang rajin memberi. Kalau termasuk dalam 3 golongan ni, mudah urusan. Ni bertakwa pun tidak, suka benda baik pun tidak, rajin memberi pun tidak. Nescaya fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan jalan hidup kamu untuk jadi susah. Tu yang rezeki masuk, gaji masuk sempit selalu tu. Cucuk-cucuk duit kat bank, tengok-tengok, oh gaji dah masuk. Tapi bila ambil saja keluar duit tu, serabut kepala otak. Bayar tu, bayar ni, bayar tu, bayar ni, bayar tu, tinggal RM1. Aduh, macam mana ni? Stres. Ada kawan kita kerja macam kita juga, gaji lebih kurang juga. Tapi senyum aja selalu. Lapang urusan. Duit sana masuk, duit sini masuk, duit sini masuk, duit situ masuk. Ada je rezeki masuk. Rupa-rupanya dia rajin bagi. Tuan-tuan,
Sebab apa orang yang rajin bagi ini, orang yang rajin mengorbankan hartanya walaupun sedikit ini, Allah mudahkan rezekinya masuk seperti mana sungai yang mengalir. Jawapannya adalah, bila mana dia bagi, orang yang menerima itu akan doa kepada dia. Terima kasihlah bagi. Ya Allah, mudahkanlah urusan Tuan. Terima kasihlah, doakan. Amin, amin, amin. Tu yang dapat tu. Tu kadang-kadang rezeki terpijak, rezeki tak disangka-sangka, rezeki masuk dalam keadaan tak pernah tercita-cita pun masuk rezeki. Sebab dulu hang pernah buat benda baik. Dulu hang pernah buat benda yang elok, dulu hang pernah buat benda yang memudahkan urusan orang lain. Sebab tu tuan-tuan, saya pagi ni, pukul 11, tepat pukul 11 pagi, saya nak bagi satu tips. Macam mana kita ni bila hidup, nak urusan kita ni jadi mudah. Nak urusan kita jadi mudah, urusan kita jadi elok, dan bila mana kita ada masalah, ada je bantuan sampai. Jawapan dia ada 4. Siapa ada buku boleh catat, siapa ada pensel boleh tulis, siapa ada telefon boleh tulis, siapa ada buku nota, catat elok-elok. Nanti sebar pada kawan-kawan. 4 benda yang akan jadikan kehidupan kita tu, kalau ada masalah, ada je benda-benda yang membantu. Saya petik ni daripada hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dia sebut, dia dengar hadis ni, Nabi berpidato ringkas, dan dia jadi orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Namanya adalah Abdullah bin Salam. Dia dengar Nabi kata, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bil lail, wa nasun niyam, tadkhulu jannata bisalam. Nabi kata, wahai manusia, sebarkan salam. Sebarkan salam, bagi orang makan, sambung silaturahim, dan semayang malam tak kala orang lain sedang tidur. Ni kunci dah. Kenapa nombor 1, sebarkan salam? Saya katakan tadi, bila mana ada masalah banyak, kita nak selesaikan, ada je bantuan sampai. Nombor 1, bagi salam. Sebab kalau tuan-tuan ni jadi orang yang rajin menyebarkan salam, tuan-tuan akan jadi ramai kawan. Ramai kawan. Tuan-tuan naik kereta JKR lalu mana-mana kawasan tempat orang, kita jumpa orang, bagi salam. Assalamualaikum. Saya nak tanya, rumah ni kat mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk sini jumpa agak. Assalamualaikum. Jumpa sini tak apa kenal. Assalamualaikum. Agak-agak bila mana selalu bagi salam, orang kenal tak kita? Kenal. Dan bila mana kita ada masalah, orang yang kenal dengan kita, dialah di antara orang yang sampai awal untuk membantu. Tapi masalah kita, sombong ya amat. Jumpa orang jenis muka tak reti senyum, jenis salam tak pernah bagi. Kalau bagi salam pun hanya orang yang dia kenal. Dia kenal, Assalamualaikum. Dia kenal, Assalamualaikum. Nabi kata, kalau kamu nak tahu tanda-tanda akhir zaman, bila mana orang bagi salam hanya pada orang yang dia kenal. Yang tak kenal dia tak bagi. Iyalah Ustaz, takkan kami nak bagi salam ke orang yang tak kenal? Yang tak kenal pun kena bagi. Bukan suruh pergi salam jabat tangan, Assalamualaikum, bagi salam, tegur. Mudah-mudahan dia bukan jadi kawan kita, kita akan jadi kenal dengan dia. Yang kedua, dia melibatkan dengan sedekah tadi. Memberi, mengorbankan sesuatu bagi orang makan. Bagi orang makan ni maksud dia, jangan faham kenduri. Kita faham bagi orang makan kenduri. Aku nak buat majlis bagi orang makan lah. Buat kenduri. Bukan. Bagi orang makan, maksud dia, walaupun kita datang kerja, bawa kuih karipat 3 biji dalam tepawai, bubuh dekat atas, meja kawan kita, tu pun bagi orang makan. Walaupun sedikit, walaupun kacang 2 biji, walaupun kuaci 2, tetap bagi orang makan. Tapi kita tak berani buat. Ada orang kata, saya Ustaz, saya pergi kerja atau kalau hari Jumaat, saya nak buat makan-makan, tapi saya tengok ramai kat 100 lebih. Macam mana nak buat makan-makan? Habis duit. Janganlah fikir besar-besar. Apa salah buat bihun? Bihun pun mahal, Zat. Bihun tu, bihun saja. Toge tak payah, udang tak payah, ikan bilis tak payah, bihun saja. Tuan kawan-kawan, saya buat bihun goreng. Buka-buka, takkan ni bihun goreng. Habis tu apa dia? Bihun goreng lah. Ada tak saya tulis situ bihun goreng, toge, udang dan sebagainya? Tak ada kan? Saya tulis bihun goreng kan? Bihun goreng lah. Pup dia bagi tak? Habis kalau saya nak buat laksa macam mana? Laksa mesti banyak. Takkan laksa dengan kuah je tak jadi laksa. Apa susah? Laksa, timun dengan ikan tu dia punya kuah tu buat.
Nak bagi cukup semua ni, nak buat sikit, bagi 3 helai seorang. Buah 3 helai seorang, buah timun tu satu. Kan? Apa susah? Bubur bagi seorang semangkuk, bagi makan. Nak bagi makan boleh, tapi buat sekadar yang kita mampu, tapi sehabis. Tapi jangan buat sungguh nak laksa ni, jangan buat sungguh. Bagi buat sungguh buat bukan boleh, kadang-kadang suka buat sungguh. Tahu ustaz tu kata boleh 3 helai seorang. Kan Allah suka nombor-nombor ganjil, 3 helai dia bagi sungguh. Jangan. Tu contoh. Tapi kita nak buat juga bagi orang makan, buat. Yang paling bagus adalah bila mana ni bagus. Ni paling bagus, paling suka, paling seronok. Bila mana kita ada sedikit rezeki lebih, gaji masuk kan 24? Kan gaji masuk kan 24? Habis dah ke? Gaji masuk kan? 24 gaji masuk. Cucuk-cucuk duit, kita niat hari ni aku nak pergi ke kafe, siapa yang aku jumpa, aku nak belanja dia makan. Siapa yang aku jumpa, aku nak belanja dia makan. Masuk-masuk penuh kafe. Macam mana? Niat balik dalam hati. Kalau esok boleh tak? Esok pula boleh je kan? Tapi kalau tak berani semua sekali, pergi panggil 2-3 orang. Panggil 2-3 orang, jom ni aku belanja makan. Pak, bayar. Tuan-tuan tengok, kebahagiaan seseorang itu adalah bila mana dia dapat makan sampai habis, dia nak bayar sedar-sedar, dah dibayar. Itu satu kebahagiaan daripada 10 kebahagiaan dunia. Betul. Di antara benda-benda yang dapat membahagiakan adalah dia ada 3 paling atas. Nombor 1, orang mengantuk diberi bantal. Yang kedua, orang yang busuk diberi minyak wangi. Dan yang ketiga, orang yang lapar diberi makan. Yang tadi tu termasuk tau, 3 paling atas. Dia tengah lapar, dia makan, lalas kali tuan-tuan dah bayar. Dia nak pergi ke kaunter bayar, tiba-tiba kita yang duduk di kaunter ni sebut, Tuan makan tu dah dibayar. Dia rasa macam mana? Seronok yang amat. Dia rasa gembira yang amat. Esok dia doa lagi, ya Allah, minta-mintalah esok ada orang belanja lagi. Tiap-tiap hari nak orang belanja, seronok lah kita. Jimat duit kita 800 sebulan, duit makan. Bagi. Yang ketiga, sambung silaturahim. Sini kalau siapa ada bergaduh, keluar saja daripada pintu keluar tu. Jangan keluar pada pintu masuk, keluar pada pintu keluar. Keluar saja pada pintu keluar tu, pergi minta maaf. Salah satu sebab kenapa hidup susah selalu, banyak musuh. Sebab musuh ni, dia akan sentiasa cakap benda yang tak elok pada kita, dan dia akan sentiasa memerhati kita supaya kita dia sentiasa buat benda tak elok. Musuh banyak. Tak payahlah kalau setakat tudung dalam pada kita, takkan tu pun nak bergaduh. Dia main tudung merelit nak. Tudung merelit. Aku geram sungguh kat dia. Dia dah habis merelit dah, tiba-tiba kawan tu datang lagi merelit. Dia bukan boleh. Tak boleh kan. Dia nak jenis tudung macam agak-agak, jenis nak elok-elok merelit-merelit. Dia tengok orang lebih pada dia, dia mula suruh dia pasang lampu kat tudung. Lampu led lah, lampu raya kan. Tak boleh. Kalau setakat kita biasa parking situ, tiba-tiba dia main dia parking situ. Alah, takkan sebab tu nak bergaduh. Kita tunggu dia keluar pada kereta, kita maki dia. Oi, aku daripada tahun 2016 parking sini, tiba-tiba hang pula masuk sini hari ni. Hai ingat apa? Hai ingat apa? Suka-suka hati boleh masuk macam tu je. Aku punya tempat ni. Padahal banyak lagi tempat lain. Padahal banyak lagi boleh parking. Kita pergi masuk dulu. Pada 2016 dia kata ada parking situ, nampak sangat bohong. Sini pun baru 2 tahun lebih. Tu pun nak bergaduh, tak payahlah. Dan yang keempat, bangun malam tak kalau orang lain sedang tidur. Bangun. Allah mudahkan urusan. Malam tu tuan-tuan bangun, tak payah lama. Ni saya ajar sikit. Tak payah lama. Bangun sekejap cukup lah, 10-15 minit bangun. Ambil wudu, lepas tu ambil tikar semayang, ambil sejadah, ambil tikar semayang sejadah samalah, ambil sejadah, ambil telekung, lepas tu semayang 2 rakaat. Doa lah apa-apa. Sebab malam tu doa ada mustajab. Ya Allah, anak saya degi, bagilah dia jadi elok. Ya Allah, suami saya degi, bagilah dia jadi elok. Ya Allah, isteri saya jahat, bagilah dia jadi baik. Ya Allah, murahkan rezeki saya. Ya Allah, malam tu Allah nak tengok siapa bangun. Ya Allah, urusan hidup saya susah, mudahkanlah ya Allah. Bangun. Waktu tu rezeki mudah lapang.
Kalau tuan-tuan perasan awal-awal tadi masa mukadimah saya ada baca doa. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul wa rabbul arsyil karim. Zikir tu tuan-tuan letak di awal sebelum baca doa, dia adalah zikir yang memudahkan hajat diterima. Dan lepas daripada zikir tadi awal-awal ni, saya ada baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Toha ayat 55. Ayat tu dia adalah ayat untuk melembutkan hati, menurunkan ego. Surah Toha ayat 55. Kalau di sini siapa-siapa yang ada family dia yang jenis degil, ambil surah Toha ayat 55 tadi, masa basuh nasi baca. Basuh nasi pakai apa? Mesin basuh? Bukan basuh pakai tangan kan? Basuh, selawat pada Nabi 7 kali, baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lepas tu baca doa yang selalu diamalkan oleh petua orang dulu-dulu. Dia kata, ya Allah, kelembutkanlah hati mereka yang makan nasi ini seperti mana kau lembutkan beras menjadi nasi. Baca, mudah-mudahan anak kita makan jadi lembut hati, suami kita makan jadi lembut hati. Lepas tu cuba, bang, boleh tak beli sofa baru? Boleh. Bang, boleh tak beli langsir baru? Boleh. Bang, boleh tak beli TV baru? TV? Boleh. Duit? Duit sendiri. Boleh lah, tapi duit sendiri. Cuba. Tu doa, boleh try. Kalau abang di sini nak pergi ke mana-mana, tiba-tiba kita tahu, oi, situ dia punya guard garau. Guard dia tu kalau hang masuk tu, hang parking dah kat dalam, patutnya hang luak lu kereta tu, pergi tanya dia boleh masuk ke tak. Tapi kalau hang masuk awal-awal, dia katuk pakai contoh, garang. Kita tahu, kita pun minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masuk-masuk, kita sebut Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tiba-tiba jadi baik hang tu. Mungkin lembut hatinya. Tapi jangan pergi baca hembus depan muka dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kena covid dia. Main-main. Baca slow-slow. Dan guru saya pesan sama juga. Kalau pergi mana-mana ada anjing nakai suka kejar orang. Boleh tak baca? Mudah-mudahan dia jadi elok. Tu doa petua untuk melembutkan dan menurunkan ego. Tadi saya sebut berkenaan dengan harta tadi. Berapa banyak yang telah kita sumbangkan, berapa banyak yang telah kita korbankan, walaupun sedikit tapi besar ganjarannya. Dan yang keempat kita sebutkan, yang ketiga kita sebutkan di sini, ada tak kita korbankan tenaga kita untuk bantu orang? Hidup ni bukan untuk kita seorang, tapi hidup kita adalah untuk bersama. Ada tak kita bantu orang, ada tak kita tolong orang? Nabi sebut pada kita, hak muslim sesama muslim. Hak muslim sesama muslim ada 6. Di antara yang disebut situ, bila mana orang ini dia ada masalah, kamu tolong ringankan beban dia. Bila mana dia ni ada masalah, yang Nabi sebutkan di situ, bila mana dia minta nasihat, nasihatilah dia. Pernah tak di sini kita ada kawan kita datang minta nasihat, minta bantuan, minta pertolongan, kita tak tolong? Kalau kamu nak jadi orang yang Allah mudahkan urusan hidupnya, kamu cuba lapangkan urusan orang lain. Kita di sini yang jenis suka menyusahkan urusan orang lain. Suka menyusahkan. Kita makan di belakang ni, habis-habis makan, cuba belajar jadi orang yang kemah makanan kita. Ada yang baki-baki jatuh di atas meja, tolonglah supaya bagi orang tu senang angkat pinggan kita lepas makan. Kita tak. Lepas kita makan dah berterabur lah. Kawan kita kata, cuba kemas sikit apa yang ada atas meja tu supaya orang senang nak kemas nanti. Kita kata, apa pula kita kena kemas? Kita dah bayar apa semua, biarlah dia kemas. Tu kita. Berapa ramai pula orang yang jenis di jalan raya, bawa kereta, tak pernah bagi signal. Rasa macam aku. Terus terfikir, rasa macam aku. Benda, kalau kita buat 40 kali berturut-turut, mustahil dia lupa. Tapi ada orang, bawa kereta dah berapa tahun? 44 tahun dah saya bawa. Kenapa lupa bagi signal? Oh, saya terlupa. Maknanya, 44 tahun tak pernah bagi signal. Kalau dia biasa buat, dia akan buat selalu. Tapi dia tak buat. Rupa-rupa tak buat. Kan?
balik NTP ke kereta, cuba cek ada tak signal. Kalau tak ada, saya pergi beli. Takut-takut ada yang tak ada signal dia. Biasalah kan, signal mahal, bukan murah benda tu kan. Tu orang tak jarang pakai tu sebab mahal kan. Pergi cek tengok, mudah saja urusan. Tadi saya lalu dekat highway, ada seorang abang, dia naik motor, dia bawa beg makanan belakang. Dia kerja apa dah, dia bawa beg makanan belakang, hantar makanan. Dia isap apa dah, yang batang ada asap tu apa nama dia? Ha? Bukan vape. Yang warna putih belakang ada warna coklat tu, ada puntung, apa nama dia? Ha? Cuki-cuki, bukan, dia ada asap. Cuki-cuki tak ada asap. Cuki-cuki tak ada asap. Apa nama dia tu? Ha? Apa? Rokok. Kita tak biasa sebut kan, sebab tak tahu, tak bisa tengok benda tu kan. Tak bisa tengok benda tu kan. Dia isap. Lepas tu habis tu kan, dia dekat traffic light dia buang. Atas jalan raya dia buang. Saya pun cek jalan raya tu kok ada nama dia, tak ada. Apa kegunaan bersama jalan tu, tapi dia buang tu. Seumpama jalan tu dia punya. Kalau kita tegur, dia akan kata, saya buang satu, takkan jadi bersepah kot. Kalau sehari dia buang satu, kalau 365 hari, tak 365 puntung tu. Tu dia seorang. Kalau 10 orang buat macam tu, tak 3,655 kat situ dia buang. Cubalah jadi orang yang hidup dia tu sentiasa memudahkan. Dah jumpa tong sampah tepi jalan, buang sampah atas tong sampah, dia buang sampah atas tong, buang atas penutup tong. Habis yang dalam bawah tu apa dia? Ingat dia boleh jatuh sendiri ke? Ingat dia boleh terperlui masuk ke? Terperlui. Ingat dia boleh masuk sendiri ke? Ingat dia boleh berjalan masuk macam tu ke? Macam mesin cek? Bukan. Dia kena bubuh di dalam. Dah tulis tu, buang sampah di sini. Di sini tu dia buang. Rupa-rupa so di dalam. Takkan nak tulis tu, sampai di tong sampah, buka penutup, angkat, jangan sampai jatuh, angkat, masukkan sampah ke dalam, tutup kembali. Oh, macam itu jadi batu bersurat tong sampah. Orang dah tulis bubuh di dalam. Cuba jadi orang yang mudahkan urusan. Tolong orang. Nampak kawan kita datang, dia bawa barang banyak, kita tanya aja, "Oi, berat ke?" "Berat." "Oh, wah, elok-elok angkat." Elok. Jaga jatuh. Jaga. Tu tolong tanya. Orang suruh tolong angkat. Bawa kawan tu dia bawa. Kepala dekat sini, barang tu kat situ. Bawa. Tak ada langsung hak tolong. Cuba jadi orang yang boleh korbankan sedikit tenaga, pergi tolong orang. Kawan sebelah rumah, dia nak hantar anak pergi sekolah. Tayar motor pecah. Cuti hantar anak pergi sekolah tang mana? Tuition kan? Dia nak hantar anak pergi sekolah, tiba-tiba tayar motor pecah. Dia panggil kita. Man, Assalamualaikum. Kita pun keluar. Waalaikumsalam, ada apa? Dah macam ni. Macam mana nak cakap lah. Mutu tayar dia semalam elok, tapi pagi ni bila keluar tu dia macam masa aku buka tongkat tu dia macam pecah dah, macam pecah. Lepas tu aku nak hantar anak pergi sekolah, tiba-tiba tengok tayar tu pecah. Dia cerita habis lah, dia cerita betul kan, sebab nak tunjuk benda tu betul. Lepas tu tayar pecah lah, lepas tu tak tahu nak hantar macam mana dah. Tu cara orang nak pinjam tu kena faham. Orang yang cerdik, dia tak sebut terus, "Boleh tak pinjam?" Tak, dia akan cerita satu supaya orang di depan tu dia akan, tak apalah, pakailah motor aku. Rupa-rupa kawan depan tak faham. Sampai pukul 10.30 dia cerita. Dia memang dah kempih macam tu, dia tak boleh bawa tau. Jadi aku nak hantar anak pergi sekolah macam mana tau? Macam mana nak hantar anak pergi sekolah? Sekolah macam tu dia semalam tu dia pecah tu kenapa? Dia boleh tanya kenapa pula. Rupa-rupa kawan tu nak pinjam motor. Kalau dah tak faham sangat, tanya je lah terus, boleh tak pinjam motor nak hantar? Nak pinjam rupanya. Kenapa tak cakap awal? Macam ni lah. Aku ni motor ada 3, tapi yang satu tu anak aku nak pakai sekejap lagi. Yang kedua tu isteri nak pakai. Dia kata nak pergi konvoi mana dah, dia nak pergi, isteri nak pakai. Yang ketiga tu aku nak pakai. Jadi aku tak boleh tolong lah nak buat macam mana kan. Pergi tanya orang lain tengok.
apa salah hang pi tolong hantar anak dia? Pi tolong hantar anak dia. Kan main. Kalau isteri orang tolong hantar, anak orang tak mau. Pi hantar sampai sekolah, lalah kali dia moceh pula RM5 duit minyak. Satu jalan tu apa salah tak pi hantar sekali? Kan? Dia ada satu sifat yang Allah sebut. Hang nak tahu tak siapa dia orang pembohong dalam agama? Pi masjid pakai songkok kan main. Kopiah kan main. Kalau pi dengar majlis ilmu tu, dia lah paling tunduk. Dia paling tunduk. Orang lain takat tu je kepala, dia dekat lantai lah. Tunduk kepala. Dia lah paling tawaduk sekali. Tapi dia ada 5 benda yang dia tak buat. Dia ada 5 benda dia tak buat. Salah satunya adalah dia bila mana ada orang datang minta sesuatu pertolongan, dia tak mau tolong. Allah kata kalau hang nak tahu pembohong dalam agama, salah satunya adalah orang yang tak nak bantu orang. Dia tak boleh nak korbankan sedikit walau tenaga dia untuk bantu orang, tak boleh. Dia tak nak, dia rasa susah, dia rasa payah, dia rasa bila mana tolong orang, dia susah, orang lain senang, mana boleh. Dia ada satu sifat macam tu. Jadi kalau kita ada sifat macam tu, tolonglah kita jauhkan pada diri kita sifat yang tak nak korbankan masa untuk buat benda baik, sifat yang tak nak korbankan harta untuk bagi pada sikit pada orang, sifat yang tak nak korbankan tenaga walaupun sekejap untuk membantu memudahkan urusan orang lain. Baik, itu mukadimah kita pada pagi ni. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah. Mukadimah, Ustaz? Habis isinya mana? Weh, isi baru nak start. Habis pukul berapa agak-agak no? Tadi kata 11 suku. Sekarang dah 11:23. Sekarang kita penutup. InsyaAllah. Kan? Ada tak dapat sesuatu? Ke gelak je? Kan? Mudah-mudahan dapat. Baik. Yang disebutkan tadi berkenaan dengan hadis Nabi SAW yang dikatakan, berkorbanlah kamu dan bersenang-senanglah kamu dengan korban tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan bersenang-senanglah kamu dengan korban tersebut? Kerana disebutkan pada akhir itu, apa yang mereka jatuhkan itu di atas muka bumi akan menjadi lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu berbelanjalah kamu walaupun sedikit, kerana nak dapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Hidup kita di atas dunia ni, pahala kadang-kadang tak berapa banyak. Pahala tak berapa banyak, benda baik tak banyak buat. Jadi nak banyakkan pahala, nak banyakkan benda baik, nak banyakkan amal ibadat kita. Jadi salah satunya adalah ni, ambil peluang. Siapa di sini mungkin dia tak pernah langsung berkorban dalam kehidupan dia, ambil peluang. Asal ada lagi masa ni. Boleh lagi. Saya pun ada lagi, kalau tak silap dia tanya saya punya tim sahabat saya, ada 2 bahagian ni kalau tak silap 300. Siapa nak boleh jumpa dengan dia? Kan? Boleh jumpa dengan dia. Minta untuk masuk. Saya ni nak masuk sekok tak boleh. Ada tak lagi peluang beberapa bahagian? Boleh. Ambil peluang. Sebab siapa kata Nabi yang ada lebihan daripada rezeki tapi dia tak nak berkorban, Nabi kata jangan bagi dia masuk pada kawasan solat kami. Ambil peluang. Sebab Allah dah janjikan ganjaran tu. Allah akan bagi pada dia pahala yang sebanyak-banyaknya. Sebagai penutup ni saya nak ajak tuan-tuan untuk fikir. Kehidupan kita ni dia bukan lama lah. Dia tak tahu bila, dia tak tahu sampai masanya bila. Jadi bila mana ada peluang buat benda baik, jom kita buat. Ada peluang untuk buat benda baik, ambil peluang. Sebab kita ni di antara sifat manusia ni, di antara selain daripada sifat dia mudah lupa, mudah lalai, lagi satu dia mudah melepaskan benda-benda baik. Mudah melepaskan peluang untuk buat benda-benda baik. Peluang buat benda baik ni banyak. Peluang buat benda baik banyak. Ni macam hari ni sampai sini semua tak melepaskan peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Siapa duduk dalam ni kalau tak berdoa rugi. Sebab dia antara tempat yang mustajab doa dalam majlis ilmu. Doa apa-apa. Tambah pula hari ni hari Isnin pula, hari kerja pula. Tengah duduk dalam majlis ilmu, doa supaya dapat sesuatu yang baik. Ambil peluang untuk buat benda baik. Kita hidup daripada pagi sampai malam tidur balik. Ada peluang untuk buat benda baik tu banyak. Tapi kalau tak ambil peluang itu, rugi. Saya dulu masa saya belajar, guru saya cerita tentang kucing. Tahu kucing? Tahu kucing? Kucing. Kucing. Miau. Kucing.
Slang tu, slang. Kucing. Cat. CAT, cat. Kucing. Saya cerita sikit lah, sebab kita nak tutup kan. Kucing, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kenal kucing, kenal tak kucing? Kan? Kucing ni, dia ada satu sifat yang dia boleh tahu hati manusia. Dia ada satu sifat, dia tahu hati manusia. Sebab itu, kucing dia tak suka pergi pada orang yang hati jahat. Kucing dia tak suka pergi ke orang hati jahat. Kalau kita duduk di meja makan, tiba-tiba kucing tu sampai. Dia tarik kita punya lapik meja. Dia jarang tarik telinga, dia tarik lapik meja. Dia tarik cakar kan. Bila dia cakar tu, dia buat muka kesian, dia nak minta sesuatu. Tuan-tuan, waktu tu tuan-tuan boleh faham, mungkin aku hati baik. Ni bukan sangka baik, tapi kita perasan mungkin aku hati baik. Sebab ada orang yang dia pi kat kucing tu lari. Ada. Dia pi kat kucing tu lari. Dia nak tangkap, pum, lari. Mungkin dalam hati ada benda tak baik. Mungkin bukan tak baik kat dia, tapi tak baik kat orang lain. Sebab kucing, dia suka pergi dekat orang yang hati bersih. Yang kedua, kucing, bila mana dia sapu dia punya pipi kat kaki, jawapan dia ucapkan terima kasih. Tapi kita, bila mana kucing main sapu pipi ke kaki, kita baling dah. Kita ambil, aku pagi tadi punya jenuh gosok kain aku, nak bagi berkilat, nak bagi licin. Boleh gosok-gosok pipi pula banyak cantik. Satom ke langit. Ting. Buang. Dia gosok, dia ucap terima kasih. Ingat balik, berapa banyak kali dalam hidup kucing pernah sampai dekat kita waktu kita makan. Banyak kali. Maksudnya, banyak kali dah Allah bagi peluang buat benda baik. Kucing tu sampai, salah satu dia adalah nak menguji. Nak menguji orang yang tengah makan tu, adakah dia sanggup bagi sedikit ataupun dia biarkan kucing tu lapar. Tuan-tuan pernah ke tengok kucing duduk atas kursi sebelah kita, dia order makan? Tak pernah. Dia tak pernah pergi order makan, dia minta TOS, dia minta nasi kandar, ada ayam goreng berempah, tak pernah. Dia hanya duduk di sebelah kita. Kalau dia boleh keluarkan satu ayat, dia akan sebut, boleh tak bagi sedikit ataupun boleh tak bagi yang mana ada. Tapi kita tak boleh nak pap sikit, bagi. Kalau bagi pun dah jilat tulang tu sampai habis, buat sikat rambut, bagi ke dana. Kucing tu tengok, ni apa dia kata. Yang tu dia bagi. Ambil sikit pergi bagi. Siapa boleh buat? Peluang. Tapi tak pernah ambil, tak pernah peduli. Peluang yang diberikan Allah bagi pada kita. Kita ambil contoh kecil-kecil saja, tak ambil contoh besar-besar. Ambil contoh yang kecil-kecil. Allah bagi peluang pada kita. Jadi sama agak dengan ini, Allah bagi peluang pada kita sampai lagi satu kali untuk hari raya Korban. Ambil peluang untuk masuk slot ibadah korban, berkorban haiwan ternakan masuk untuk kita ni buat sama-sama dalam ibadah korban. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang dijanjikan kepada kita, satu ganjaran yang cukup hebat, pahala yang sebanyak-banyaknya dapat dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, masa mencemburui, mudah-mudahan kita bertemu lagi untuk slot yang lain insya-Allah. Dan saya seronok tengok tuan-tuan, ayah-ayah datang pada pagi ini untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu, walaupun dalam keadaan tempoh kawalan pergerakan, walaupun dalam keadaan kena duduk jarak-jarak, tapi masih lagi kita dapat duduk memenuhkan dewan ni pada pagi ini untuk sama-sama menuntut ilmu, memberikan kefahaman pada perkara-perkara agama. Jujurlah, sepanjang saya ceramah untuk ibadah korban pada tahun ni, saya rasa yang ni lah yang paling sporting, yang ni lah yang paling ramai. Bagilah tepukan sikit untuk diri sendiri. Subhanallah. Sebab apa saya kata paling sporting, paling ramai dan paling happening? Sebab inilah ceramah ibadah korban saya yang pertama untuk tahun ni, insya-Allah. Kan? Sebab itulah, sebab paling ramai kan. Sebab kali pertama, yang pertama untuk tahun ni. Dan ada lagi insya-Allah masa raya ataupun dan sebagainya. Jadi kita akan tutup dengan doa lah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tamim bil khair. Ya Allah,
Jika ada dalam dewan ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami golongan yang sentiasa mengimarahkan rumahmu, golongan yang sentiasa mencintai majlis ilmu, golongan yang sentiasa dipakaikan dengan akhlak yang baik lagi cantik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah kami daripada wabak, balak dan bencana, dan jauhkanlah kami daripada perkara yang tidak diingini yang dapat menyusahkan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkat kami akan berada dalam hari raya kurban pada tahun ini ya Allah. Berikanlah kami sifat untuk berkorban demi agamamu ya Allah, berkorban tenaga, berkorban harta dan berkorban apa saja ya Allah, demi mendapat keredaanmu atas kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami syurgamu ya Allah, kurniakanlah kami syurgamu ya Allah, kurniakanlah kami syurgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kelapangan pada rezeki, keluasan kepada fikiran, kemudahan melakukan sesuatu perkara kebaikan, dan sukarkanlah kami, jauhkanlah kami daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan terjerumus kepada lembah kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, andai ada kami di sini yang sentiasa dalam keadaan gelisah, yang sentiasa dalam keadaan runsing, kau tenangkanlah hati kami dan kau berikanlah kami kemudahan untuk melaksanakan tugasan kami dengan sebaiknya. Kami yang berada di JKR ini ya Allah dapat melaksanakan tugas kami dengan ikhlas, kesabaran dan penuh ketaatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai ada kami di sini yang berada pada majlis pagi ini yang ada bergaduh dengan sahabat-sahabat kami, kau berikanlah kedamaian, kau berikanlah ketenangan, keselesaian atas pertelingkahan ini ya Allah. Peliharalah kami daripada benda-benda yang sia-sia di atas muka bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati